channel. So how are you today? So me again in this channel. So I'm Alexis Wanisa. So berjumpa kita untuk channel saya pada kali ini. So hari ini saya nak buatkan kepada anda, saya nak tunjukkan kepada anda satu resepi yang memang dah banyak orang tunjuk, dah banyak orang buat. Tetapi hari ini saya nak buat version saya, iaitu saya tunjukkan dengan sos yang berbeza. Untuk menu yang kita nak buat pada hari ini ialah kita nak buat menu Popiah Vietnam ataupun Vietnam Spring Roll. Kalau cerita pasal Vietnam Spring Roll ni, everybody knows how to make it. Semua orang tahu macam mana nak menyediakan dia. Tetapi yang membezakan dia ialah bagaimana anda menyediakan sos. Sos itu berbeza-beza. The dipping sauce tu depend on you punya taste. Jadi kalau anda rasa nak ikut saya punya resepi saya, nak cuba resepi saya sebab memang sedap dan you kena try kat rumah. So stay tune dekat video ni, tonton daripada awal sampai akhir bagaimana saya menyediakan saya punya Vietnam Spring Roll saya. Okay, so tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Nampak ni kita ada macam-macam salad kat atas ni. Dan hari ni saya ada Vietnam rice paper. Kalau nampak Vietnam rice paper ni, mestilah kita tahu kita nak buat spring roll. So as you know, today we want to make a Vietnam spring roll, ataupun dalam bahasa Melayu kalau spring roll tu dipanggil sebagai popiah. Jadi kita panggil dia sebagai Popiah Vietnam, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay. So firstly, mestilah kalau kita nak buat spring roll Vietnam ni, mesti kena ada rice paper, Vietnam punya rice paper. Yang ni yang saiz 16cm. Bukan saiz 16cm sebab saya nak makan seorang je kan, tak perlu nak buat besar-besar sangat. Tapi kalau you nak makan satu keluarga, you kena beli yang paper yang lagi besar daripada ni supaya senang nak wrap dan you boleh letak macam-macam salad kat dalam tu. Okay. Untuk bahan-bahan sos dia, kita perlukan, so kita perlukan this one is a garlic and onion, bawang Holland dan juga garlic. Kita akan chopkan dia. And my version, saya suka letakkan sos plum sebab rasa sos plum ni sedap. Ini my version punya sos. This one adalah plum sugar ataupun gula Jawa secukupnya. Saya gunakan 1 pieces untuk ada rasa manis. And this one is a 1 tablespoon of cornstarch, tepung jagung untuk pekatkan kita punya sos. This one is a sos ikan, our fish sauce, dalam 1 sudu 2 sudu macam tu. To taste hot and spicy, so kita letakkan this one is a green ice chili, cili hijau dan juga lada merah, red pepper fresh. Okay. This one is our prawn. Kita nak buat sos, kita juga perlukan stok daripada air rebusan udang ni. So nanti kita akan peel off our prawn, kita punya udang kita secukupnya dalam 10 ketul macam tu, sebab kita akan divide by 2. Kita boleh potongkan 2 ataupun bagi seketul-seketul pun boleh. Tapi oleh kerana kita menggunakan rice paper yang kecil, so kita kena potongkan 2 nanti. Okay. Bahan inti untuk kita punya popiah roll kita, this one adalah glass noodle. Kita punya suun saya celurkan dengan air suam supaya dia jadi macam ni, dia soft and tender. Okay. This one is our grated cucumber ataupun kita punya timun kita yang telah kita gratedkan. Okay. And this one is a grated carrot, kita punya lobak yang telah kita gratedkan juga, yang kita parutkan, kita sagatkan dia. Okay. This is our bean sprout ataupun toge yang telah kita blanching, yang telah kita celurkan. Okay. And this one is a Chinese parsley ataupun daun sup yang telah kita potong-potong. Saya suka potong-potong sebab kita buat versi yang kecil. And this one is our spring onion ataupun daun bawang yang telah kita potong-potongkan juga kecil-kecil macam ni, sebab kita akan rollkan dia nanti. Okay. So now ready to make our Vietnam spring roll kita. Okay. Kita siapkan kita punya sos kita dulu. Okay. Peel off the skin of this prawn. Udang ni kita kena kopekkan dia punya kulit dia. Okay. Sebab kita nak dapatkan stok daripada air udang ni nanti. Okay. This is our prawn, dan after this we want to blanching, kita akan celurkan dia. Okay. And do it all, kita buatkan semua. Okay. Masukkan kita punya chili, our chili and red pepper. Kita masukkan. The garlic and onion, bawang dan bawang putih kita masukkan. Okay. And now we cover up. Kita nak choppingkan dia. Okay. Kita chopkan dia. Okay. So now kita chopkan. Very simple kan. Okay. So now ready to make our sauce. Kita nak buatkan kita punya sauce kita sekarang. Okay. So now kita nak kena blanchingkan kita punya udang kita yang telah kita kopek. Kita basuhkan dia bersih-bersih. Okay. So we blanching. Okay. It look like this. So now look at this, dia dah mengental kita punya udang kita dah mengental, dah merah. So kita take it out, kita angkatkan dia. Okay.
So now we take aside kita punya udang kita ketepikan dulu, okay? Kita rebuskan kulit udang ni, our prawn skin kita shell dia kita rebuskan and let it boil, biarkan dia mendidih ya. Untuk dia menjadi stok air udang Okay, ini yang buat sedap ni. Kita punya sos kita okay. So look at this, kita punya stok udang kita dah jadi Dia punya stok dia ni pekat sangat Dia punya rasa udang je Okay, so now we take aside, kita ketepikan dulu, kita switch off the stove, ketepikan. So kita nak buat kita punya sos kita punya dulu, okay. So now we preheat this oil, kita panaskan minyak kita. So now kita tumiskan bahan-bahan yang telah kita chop, yang telah kita grounded, okay. So kita tumiskan dia sampai terbit bau, sampai dia layu okay, untuk dapatkan aroma di dalam kita punya sos kita, okay. Nampak ni dia dah super dry, dia dah kering dia dah terbit bau. So now kita masukkan stok udang kita stok air udang ni kita masukkan, okay. Kita tapiskan lah jangan tak tapiskan pula kan. And we mixing well, kita adukkan merata, okay. Kita masukkan kita punya gula jawa, our plum sugar. Kita punya fish sauce, sos ikan. And this one is a plum sauce sos plum. Kita masukkan semua. A little bit of sauce, sikit garam garam ni mengikut cita rasa anda, bukan saya masukkan sesudu. Nanti kalau tengoklah, kalau kurang garam tambah garam lah kan. Kita masakkan dia sampai mendidih, sampai dia sebati okay. Kalau nak lagi kick, letaklah Ajinomoto sikit, okay. Okay, also saya rasa kurang gula, so kita kena tambahkan gula sebab sos ni dia kena ada rasa manis sikit okay. Kena pandai estimate garam, gula okay. Nampak ni dia dah mendidih aroma dia pun dah sedap Ada orang suka letakkan perahan limau sikit tapi saya tak suka, saya nak rasa udang dengan plum sauce je, okay. Now kita masukkan sedikit air jagung cornstarch untuk pekatkan kita punya sos kita, okay. Mixing well, kita adukkan merata, okay. Kita punya sos kita dah jadi, our dipping sauce kita. Jangan terlampau pekat sangat dia kena cair-cair macam ni baru sedap sebab kita nak colekkan dengan kita punya spring roll kita, okay. Dia kena agak cair sikit bukan terlampau likat Now we take aside, kita ketepikan dia, bagi dia sejuk untuk kita jadikan sos pencecah kepada spring roll kita, okay. Vietnam spring roll kita, okay. Okay, so this one is our prawn yang telah kita celurkan. Ini saya telah divide by 2, kita potongkan dua sebab kita punya paper kita kecil. So kita potongkan dua macam ni. Nampak ni dia bersih tanpa ada tarik-tarik dia sebab kita dah keluarkan dia punya usus dia, okay. And now kita nak wrapkan dia, okay. Rice paper kita, so kita keluarkan, kita buka, okay. And this one is a plain water, air sejuk yang so kita celupkan kita celupkan sekejap je, 1 minute, 1 second, 2 second, okay. So kita toskan dan kita letakkan dekat papan yang ada air supaya tak melekat kita letakkan macam ni. So now kita letakkan dia punya suun, kita letakkan bean sprout, kita punya toge kita timun kita, carrot, okay, and little bit of daun sop sikit, udang kita, okay. Okay, so sekarang kita firstly kita lipatkan tepi dia dulu tepi macam ni sebab dia kecil kan dia punya paper dia. So kita lipatkan tepi like this. Alright, wrapkan dia, okay. Kita gulungkan dia, okay, like this, okay. Okay, kita wrapkan sampai habis like this, okay. Yang keluar ni kita masukkan sikit lah okay, also look at this, nampak ni it's look like this, nampak ni nampak dia dibungkus dengan rapi look at this, nampak kita wrapkan dia dengan rapi and do it all kita siapkan semua sekali, okay. Okay y'all, tada! So ini dia kita punya popiah Vietnam ataupun Vietnam spring roll my version Portu Jawa. Okay, this nampak ni kita susun, saya buatkan 5 dulu dan ini adalah sos yang kita buatkan tadi.
Ya, so saya buatkan 5 pieces saja sebab kita nak rapekan cepat, nak shooting cepat. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya Vietnam spring roll ataupun popia Vietnam, my version Portu Jawa. Yang saya buat very simple, kecil molek, comel-comel macam ni sebab kita punya pepper rice kita tu kecil. Jadi tanpa membuang masa, kita pun apa lagi dah makan, dah masak, kita kena makankan dia, okay? So kita ambil satu ni. So kita celupkan dekat kita punya dipping sauce kita macam ni. Sebab tu dia punya dipping sauce dia ni kena jangan terlampau pekat, dia kena cair-cair macam ni. Jadi bila kita masuk kat mulut kita, dia terus melting. Wow, so amazing. Sedap, enak. So hari ni saya buat tak menggunakan sarung tangan, tapi tak apalah sebab saya makan seorang kan. Sebab saya cari dekat saya punya drawer saya, dekat saya punya store, sarung tangan habis. Lupa nak beli. Habis takkan kita nak kena bergegas pergi ke kedai dulu kan. Jadi kita gunalah makan pakai tangan macam ni kan. Wow. Dia punya dipping sauce ni you kena buat dia cair macam ni. Rasa dia mesti kena cukup lah. Cukup rasa lah. Kena ada manis-manis sikit. Kena pandai estimate betul-betul macam ni je dah cukup. It's very simple to make it. So anda kat rumah yang bujang-bujang pun boleh juga buat Vietnam spring roll ni. Boleh jual lagi kalau you nak jual, okay? So kita ambil satu lagi. Saya ni makan tak banyak tapi kalau segini tak cukup ni, nanti berulang-ulang lagi sampai tengok TV lepas tu nak sambung lagi, kita nak buat lagi yang paper tu nak bagi habis lagi kan. Makan seseorang je kan, takut juga kan kalau gemuk kan. Cuba makan. Wow. So amazing. Sos ni you boleh simpan. Kalau you yang seorang-seorang tu dekat rumah bujang-bujang macam takkan kita asyik nak buat benda ni, kita nak kena buat sos kan, leceh kan. Simpan kat sejuk beku. Pepper dengan bahan-bahan mentah ni tak apalah. Kalau ada beli, buat, kita roll lagi, betul tak? Jadi kita boleh makan sambil tengok TV kan. It's a very diet, okay? Makanan yang berhasrat ni tak banyak karbohidrat Dia hanya salad je kan. Ada suun tu pun adalah daripada mung bean daripada kacang hijau kan. Wow, so amazing. Enak. Gustoso. Anda mesti cuba kat rumah. Kalau saya buat sedap macam ni, anda juga masih boleh buat macam mana saya buat, cantik, rasa dia sedap macam ni. Okay? Kalau anda mengikut resepi yang betul. Satu lagi. Sebenarnya saya ni nak buat Vietnam spring roll ni dah lama dah, daripada beberapa bulan yang lalu. Masa tu saya tengok Sajat dia makan Vietnam spring roll ni, saya kata macam nak makan macam sedap je kan. Tapi nak buatnya tu malas. Kan? Kalau kita ni kan banyak benda kita nak buat kan, nak menggulung satu-satu macam leceh kan. Tapi kalau makan macam ni je, dah siap. Kalau tak sepinggan pun habis kan. Kepada anda semua,
bagaimana dengan resipi kita pada hari ini? Hope anda semua suka, hope anda semua enjoy dengan resipi saya pada hari ini. Please coba. Kalau anda suka, please like, please subscribe my channel. Okay, sokong saya, support channel saya. Okay, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye. Kita dipingkan lagi macam ni.